Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, selamat pagi kepada semua murid-murid tahun 4. Apa khabar kamu semua pada hari ini? Cikgu harap kamu berada dalam keadaan baik, sihat-sihat semuanya. Dan dah makan breakfast belum? Dah makan pagi belum? Makan pagi dulu, jangan lupa. Dan pada hari ini kita akan belajar berkenaan tambah dan tolak pecahan, sambungan daripada tajuk sebelum ini, iaitu tajuk tolak pecahan. Okey, kelas. Tajuk pada hari ini pecahan, sebagaimana yang cikgu nyatakan tadi, dan kita lebih kepada perkhususan kepada 2.1.4, operasi bergabung tambah dan tolak melibatkan nombor bulat, pecahan wajar dan nombor bercampur. Okey kelas, kita mulakan tambah dan tolak pecahan dengan penyebut yang sama. Contoh yang pertama, 5/8 tambah 2/8 tolak 1/8. Kita gunakan kaedah gambar rajah. Kita lukis 5/8 dalam bentuk gambar rajah tambah dengan 2/8, iaitu 2 bahagian yang berlorek daripada keseluruhannya 8 bahagian. Kita akan dapat 5/8 tambah 2/8 adalah bersamaan dengan 7/8. Okey, begitu cara nak lukis gambar rajah bagi 7/8. Kemudian 7/8 kita tolak 1/8, iaitu 7 tolak dengan 1, kita keluarkan satu bahagian daripada 7 bahagian yang berlorek tadi. Kemudian kita akan dapat 6/8. Okey. Okey, 6/8 ni cikgu biarkan dahulu jawapan dia begitu. 6/8 sebenarnya ada satu benda yang paling penting, iaitu bila kita berikan jawapan, kita mesti berikan jawapan untuk pecahan. Untuk soalan pecahan kita mesti berikan jawapan dalam bentuk sebutan termudah. Okey, nanti cikgu tunjuk contoh-contoh lepas ini macam mana nak cari sebutan termudah. Untuk yang contoh pertama ni cikgu tak tunjukkan dahulu. Jom. Contoh yang kedua, 21/9 tambah 5/9 tolak 2. Melalui kaedah gambar rajah, kita lukis 21/9. Dua petak besar yang kita lorekkan keseluruhannya. Dan satu petak yang terakhir, kita bahagikan kepada 9 bahagian dan kita lorekkan satu bahagian sahaja. Dan kita tambah dengan 5/9. Okey, kita akan dapat jawapannya adalah 26/9. Daripada 26/9 ini kita tolak 2, bermakna kita kena buang. Senang cikgu sebut ini buang, kita buang itu 2. Kita buang 2 tu, kita akan dapat 6/9 saja. Di sini cikgu nak ceritakan sebutan termudah. Bila 6/9, dia 6/9 ni kita boleh bahagi, kita boleh kecilkan lagi dengan cara kita bahagi. Kita bahagi berapa? Di sini tips cikgu, kita mulakan cuba dengan bahagi dengan 2. Kalau tak boleh bahagi 2, kita cuba bahagi dengan 3. Kalau tak boleh bahagi 3, kita cuba bahagi dengan 5. 4 kenapa kita tak cuba bahagi dengan 4? Sebab 4 itu adalah gandaan bagi 2. Okay, 2 darab 2 dapat 4 kan? Jadi kita akan mulakan dengan 2, bagi 2, bagi 3 dan bagi 5. Jadi kalau dalam soalan ini, dalam contoh ini, 6/9 itu adalah kita boleh bahagi dengan 3. Okay, kita bahagi dengan 3 sebab kita nak cari sebutan termudah. Dan kita akan dapat 2/3. Kalau kamu perhatikan, bila 9 bahagi dengan 3, bila penyebut bahagi dengan 3, pengangka 6 pun kena bahagi dengan 3. Dan cikgu sudah tunjukkan kepada kamu juga cara lukisan gambar rajah bagi 2/3. Dan 2/3 ini sebenarnya adalah pecahan setara bagi 6/9. Okay, ingat istilah tu, pecahan setara. Kita teruskan dengan contoh yang ketiga, 5/9/10 tolak 3/10 tambah 2/6/10. Kita akan dapati bahawa semua penyebutnya adalah sama dan kita kena tukarlah terlebih dahulu, tukar nombor bercampur kepada pecahan tak wajar. Kita akan dapat 59/10 tolak 3/10 tambah 26/10. Dan kita gabungkan kesemuanya dalam satu tulisan per 10. Kenapa? Sebab dia semuanya mempunyai penyebut yang sama. Okey, susahnya nak sebut. Penyebut yang sama. Jadi pengangkat itu kita letakkan setempat di atas. Okey, 59 tolak dengan 3 tambah dengan 26.
kita akan dapat 59 tolak 3 dapat 56, tambah dengan 26 dan dapat 82/10. Jadi 82/10 ini merupakan pecahan tak wajar. Kenapa pecahan tak wajar? Sebab pengangka lebih besar daripada penyebut. Okey, jadi kita nak tukar pecahan tak wajar pada nombor bercampur dengan cara bahagilah, iaitu 82 pengangka tu kita bahagi dengan 10, itu penyebut, dan kita akan dapat baki dia. Baki akan jadi pengangka yang baharu, dan 10 itu still maintain menjadi penyebut. 8 itu akan jadi nombor bulat yang berdiri tegak di sebelah bersebelah pecahan. Okey, tetapi sebagaimana yang kita belajar pada hari ini, iaitu berkenaan dengan sebutan termudah, 2/10 itu boleh dikecilkan lagi. Okey, macam mana cara nak kecil? Adakah dengan cara darab? Tidak, dengan cara bahagi. Nak kecil kena bahagilah, tak boleh nak darab. Darab lagi besar. Jadi bila kita bahagi apa yang sesuai. Sebab itu cikgu pesan tadi, kita kena mulakan dengan bahagi dengan 2. Okey, bahagi dengan 2 tujuannya adalah untuk mendapatkan sebutan termudah. Jadi 2 bahagi 2 kita akan dapat berapa tu? 1, dan 10 bahagi 2 kita akan dapat 5. Jadi jawapan dia adalah 81/5. Memang sangat-sangat mudah. Kita teruskan lagi dengan tambah dan tolak pecahan, kali ini dengan penyebut yang berbeza. Nah, contoh yang pertama bagi penyebut berbeza ini 3/10 tolak 1/5 tambah 1/2. Jadi kita nak samakan penyebut dia, mestilah kita cari dalam sifir. Okey, kita tengok sifir 2, sifir 5, sifir 10. Apakah nombor yang ada dalam sifir 2 juga ada dalam sifir 5 dan ada dalam sifir 10? Nombor apa? Yang paling kecil ni ada di sana. Ya, nombor 10. Bermakna gandaan sepunya terkecil bagi 2, 5 dan 10 adalah 10. Yang bermakna kita kena tukarlah semua penyebut menjadi 10. Jadi 3/10 tu tak perlu darab apa-apa. Dan memang dia per 10 sudah. Yang penting 5 dan juga 2. Jadi 5 darab dengan 2, 1 darab 2. Dan kemudian pecahan yang seterusnya 1/2 itu kita darab dengan 5. Ingat, bila penyebut darab dengan sesuatu nombor, pengangka pun mesti darab dengan nombor yang sama. Jadi 3/10 tolak 2/10 tambah 5/10. Kita kumpulkan, kita dapat 3 tolak 2 tambah 5/10. Kenapa? Sebab mempunyai penyebut yang sama sudah sekarang. Dan 1 tambah dengan 5. Dan kita akan dapat 6/10. Tetapi ingat, 6/10 dia bukan dalam bentuk sebutan termudah. Okey, jadi kita kena tukar. Caranya bahagi dengan 2 lah. Okey, kita bahagi dengan 2, kita akan dapat 3/5. 6 bahagi 2 dapat 3, 10 bahagi 2 dapat 5. Jadi jawapannya adalah 3/5. Okey, next. Contoh yang kedua. 5/8 tambah 2 tolak 5 1/4. Okey, jadi 7 tambah dengan 2. Oleh kerana dia merupakan nombor bulat, kita tambah je. 7 tambah dengan 2, kita akan dapat 9. Okey, 9 5/8 tolak 5 1/4. Kita tengok sifir 4 dan sifir 8. Gandaan sepunya terkecil yang ada dalam sifir 4 dan sifir 8 ini adalah 8. Bermakna kita kena tukarlah 1/4 itu, 5 1/4 itu jadi penyebutnya 8. Jadi 4 darab 2, 1 darab 2. Kita akan dapat 5 2/8. Jadi 9 kita kumpulkan tolak dengan 5. 5 tolak dengan 2. Kita akan dapat 4 3/8. Oh my gosh, memang sangat-sangat senang. Contoh yang ketiga. 9 tolak 2, 2/3 tambah 1/4. Kalau kamu perhatikan 9 itu dia adalah nombor bulat. Jadi kita tukar dulu nombor bulat itu kepada nombor bercampur sebab operasi tolak. Okey, bila dia operasi tolak, kita tukar dulu kepada nombor bercampur. Dan kita akan dapat 9 bersamaan 8 tambah 1. Ingat dulu kan yang cikgu ajar pada minggu lepas berkenaan dengan kita nak tukar nombor bulat ini kepada nombor bercampur. Kita bila nombor bulat tersebut 9, kita keluarkan 1. Jadi 9 bersamaan 8 tambah 1. Kalau dia 10, keluarkan 1. Jadi 9 tambah dengan 1. 10 bersamaan 9 tambah 1. Kalau dia 5 bersamaan dengan 4 tambah 1. Jadi kita keluarkan 1. Jadi apa yang kita nak buat dengan 1 tu? 1 tu kita tukarkan kepada pecahan, iaitu 3/3. Bergantung kepada pecahan selepas daripada 9 tu.
Kalau dia 3, kita tukar pada 3/3. Kalau penyebut dia 4, kita tukar pada 4/4. Kalau penyebut dia 8, kita akan tukar jadi 8/8. Bergantung kepada penyebut pecahan kedua di sebelah dia. Okey, jadi sekarang 9 bersamaan dengan 8 tambah 3/3 bersamaan dengan 8 3/3. Kita masukkan dalam persamaan kita. Jadi 8 3/3 tolak 2 2/3 tambah 1/4. Kita akan dapat 6 1/3. Okey. Jadi kita dapat 6 1/3 sekarang ini. 6 1/3 tambah 1/4. Kedua-dua penyebut tidak sama. Jadi kita cari dalam sifir 3 dan sifir 4, iaitu gandaan sepunya terkecil yang kita dapati. Nombor yang ada dalam sifir 3 ada juga dalam sifir 4 adalah 12. Okey, nombor terkecil. Iaitu kita sebut dia sebagai gandaan sepunya terkecil 12. Jadi kita darab dengan 4, 3 darab 4 dan 4 darab dengan 3 sebab kita nak menghasilkan penyebut dia 12. Jadi 6 4/12 tambah 3/12, kita akan dapat 6. 4 tambah dengan 3, kita akan dapat 6 7/12. 6 7/12 adakah kita perlu bahagi lagi untuk dapat sebutan termudah? Soalan. Tidak perlu bahagi. Kenapa tak perlu bahagi? Sebab nak bagi dengan apa? Yang kita boleh bahagikan pengangkat dan juga penyebut dengan satu nombor yang sama. Nak bagi 2 tak boleh. Sebab 7 tak boleh bagi 2, dia akan dapat baki. Nak bagi dengan 3, 12 boleh bagi 3, tapi 7 tidak boleh bagi 3. Nak bagi 5, tak boleh juga. 7 tak boleh bagi 5, 12 pun tak boleh bagi dengan 5. Jadi 6 7/12 adalah sebutan termudah sudah. Okey, ini adalah latihan tambah dan tolak pecahan. Cikgu nak kamu jawablah soalan ini. Ada A, B, dan C dan D. Ada 4 soalan. Dan ingat, tunjukkan sifir yang terlibat dan tukar dahulu penyebut. Sekiranya soalan itu ada mempunyai penyebut yang tidak sama, tukar dahulu supaya menjadi penyebut yang sama. Hai, susah nak cakap. Okey, jadi cikgu rasa sampai di sini sahaja video pengajaran cikgu pada hari ini. Cikgu harap kamu semua dapat faham. Serak suara. Dapat faham pada hari ini. Dan itu je. Kita jumpa lagi next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata titik tutu. Bye bye. Ciao.